إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih berikan nikmat, Allah masih berikan kesempatan, Allah masih berikan syifa min kulli da', kesembuhan daripada penyakit. Mudah-mudahan Allah berikan kita sedikit ilmu daripada ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaAllah saya akan habiskan sebelum Isya. Ini sudah begitu ya, insyaAllah. Mungkin ada program lepas ni mungkin saya habiskan insyaAllah sebelum Isya. Baik, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun berada pada bulan Jamadil Awal. Lebih kurang dalam 100 hari lagi kita akan menyambut Ramadan. Lagi 100 hari. Tak lama dah. Baik. Lagi 100 hari kita nak menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau sekiranya kita ni masih lagi berbaki ada puasa-puasa yang belum qada, ya, mungkin kita sakit, kan, kita tak qada lagi puasa kita yang Ramadan yang sebelum ni, maka tolonglah qada, kan. Jangan tunggu nak masuk nanti bulan Ramadan kemudian barulah masuk ke 6 Syawal, barulah kita nak qada puasa. Masuk bulan Syawal tu susahlah sikit nak qada puasa, nak makan lemak macam-macam, kan. Jadi kita ada lebih kurang dalam 3 bulan lagi nak masuk Ramadan. Qadalah puasa-puasa kita yang mungkin tertinggal, kita sakit dan sebagainya. Baik. Sebab orang perempuan lebih kena tengoklah bab puasa, kan. Dan hadis Sayyidina Aisyah menyebutkan na'muru bi qada'is shaum wa la na'muru bi qada'is salat. Kami ini disuruh supaya qada puasa dan kami tak disuruh supaya qada salat. Kan. Sebab itu kalau orang perempuan kena qada solat memang takkan sempat nak qada. Nah, 15 hari haid memang tak sempat nak qada. Baik, jadi tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama, "Idza lam tastati' an naf'ul insan fala tadurruhu wa idza lam tastati' an tafrihuhu wa la tahzinuhu wa idza lam tuhibbu ghina'uhu fala tahsibuhu. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqat lil akhirah." Kalau sekiranya kita ini tak mampu nafa'ul insan, menolong orang lain, idza lam tastati' an nafa'ul insan fala tadurruhu, jangan menyusahkan dia. Ya. Kita ni syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dah rasa semua yang Allah bagi. Alhamdulillah, Allah bagi apa? Yang kita cek balik kita apa yang Allah bagi kurang. Semua Allah bagi, apa yang tak ada. Jadi kurangnya kita ni adalah mungkin disebabkan oleh agama kurang mungkin. Maka daripada sudut agama kita kena muhasabah. Muhasabah dari sudut agama. Boleh jadi agama kita kurang, maka kena lapangkan diri mengaji. Ya, lapangkan diri, cari satu waktu untuk pergi mengaji. Sebab semua Allah bagi. Apa yang Allah tak bagi? Ya, apa yang Allah tak bagi? Kahwin Allah bagi dah, semua dah kahwin tau. Ya. Anak Allah bagi, ada Allah bagi anak. Kemudian Allah bagi kereta, Allah bagi rumah. Dalam rumah tu pula segala mak nenek ada. Ya. Kalau dalam almari ada baju. Ya. Kalau dalam kerja semua ada. Apa yang tak ada? Maka
Allah dah bagi semua kat kita, betul tak? Anggur je. Anggur sudah kan? Sebab apa? Semua Allah dah bagi. Jadi sebab tu dalam Quran Allah sebut apa? Ya ayuhan nas ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihat apa yang kamu nak bawa esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Besok kamu nak bawa apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam dunia ni tiap-tiap hari yang Allah bagi kat kita, yang Allah bagi makan, Allah bagi sihat, dan Allah bagi mai boleh berjalan. Satu hari ada seorang ulama itu, dia redha kan, dia ni dalam dia ada sakit, Allah potong kaki dia kan. Maksudnya dia ada penyakit, maka kakinya kena potong. Kemudian bila mana dia balik rumah, seorang anak dia mati kan, anak dia mati seorang. Maka bila mana dalam keadaan demikian, orang tanya dia, Syekh, apa perasaan sekarang ni kan, sedih ke tak? Maka dia jawab Alhamdulillah. Maka orang tanya kenapa Syekh jawab Alhamdulillah. Dia kata, walaupun kaki aku baru kena potong sebelah, masih ada lagi sebelah kaki. Nah, syukurlah tu, Alhamdulillah. Dan orang tanya, kenapa ucap Alhamdulillah sedangkan anak ni meninggal? Maka dia kata, anak aku ada 7 orang, Allah baru ambil seorang, ada lagi 6 kan? Cukuplah tu. Kalau Allah ambil semuanya kan? Maka Allah baru ambil seorang daripada anak ini, ada lagi 6 orang. Maka itu dia kata syukur pada Allah. Sebab tu Imam Ghazali kata dalam kitab dia, bahawasanya bila mana orang tersebut dia ingat mati, dia kena ingat semua benda terpaksa tinggal kan? Semua benda yang kita dapat terpaksa tinggal. Rumah yang kita ada, kereta yang kita ada kan, motor yang kita ada, pakaian yang mahal-mahal kita ada, duit yang kita ada, kita terpaksa tinggal. Sebab apa? Semuanya milik Allah. Tak ada apa yang milik kita, tak ada. Kalau anak tersebut, anak yang kita paling sayang, anak yang paling sayang tu pun milik Allah kan? Boleh jadi anak dia meninggal dulu, boleh jadi dia meninggal dulu kan? Maka kalau sekiranya berlaku musibah pada dia, maka qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu kita boleh main mengaji ya. Kita boleh main mengaji, main datang kuliah, tapi bila mana Allah turun ujian, dan Allah turun ujian hari-hari kita main kuliah ni, tapi bila mana Allah turun sedikit ujian, Allah nak dengar daripada mulut kita apa? Radid, ya Allah aku redha ya. Sebab itu dalam surat sebut apa? Raditu billahi rabba, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kata ulama, kalau kita sentiasa sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, maka Allah pun akan redha kat kita. Radhiyallahu anhum wa radu an, zalika liman khasyiya rabbah. Sahabat itu radhiyallahu anhum wa radu an, mereka redha terhadap apa yang Allah anugerahkan, wa radu anhu, dan Allah meredha. Zalika liman khasyiya rabbah, mereka itulah orang yang takut pada Tuhan. Sebab itu redha kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah kasih. Sebab itu kita ni kena banyak minta kekuatan daripada Allah. Yang antara doa yang boleh kita doa ataupun ucapan yang boleh kita ucap adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Nah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu. Nah, wahai Tuhan yang Maha Hidup, yang Maha Perkasa, bi rahmatika, dengan rahmat kamu astaghis, aku minta tolong ya Allah. Aku minta kekuatan ya Allah. Aku minta semangat ya Allah. Ya, sebab nak hidup ni bukan senang. Minta sabar dengan laki bini ya, kadang minta sabar dengan isteri. Walaupun kadang-kadang suami isteri datang pula ya, suami isteri datang pula, tapi setengah jam lepas habis balik nak kereta, gaduh suami isteri ya. Jadi minta sabar dengan anak-anak ya. Kadang-kadang anak ni yalah, bila mana sabar ni, kalau contoh kita di tengah semayang, anak kita datang depan kan, dalam semayang tunggu kan, tunggu sampai aku semayang ni apa kata kan. Tapi Nabi SAW bila datang cucu dia, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Nabi SAW dalam keadaan lama solat, sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, anda sedang wahyu, adakah turun wahyu?
Dia kata tak, aku melihat Hasan dan Husain datang bermain dalam keadaan aku solat, dan aku susah ataupun aku segan nak biar sampai mereka ni habis bermain. Nah, itu sahabat Nabi, itu Nabi SAW ada kekuatan minta, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Nah, banyak doa. Sebab itu tambah kadang-kadang dalam rumah kita ni, kalau katalah kita ni ada adik-beradik 5 orang, ya, kita seorang je yang belajar agama, ya, kita seorang je yang nak pergi kuliah, yang nak pergi mengaji agama, yang 4 lagi jenis rembu. Ya, yang 4 lagi tu jenis rembu. Tambah pula dia betul masuklah rumah, alah duk tunjuk baik dah, apa dah kan, pergi dah. Ya, ada adik-beradik kita macam tu, kan? Main pula batang kita pun bila mana masuk ke rumah tu, pakai baju jubah sikit, pakai apa, serban sikit, alah pergilah, aku pendai dah masa aku. Kan, tak ada galakan. Sebab itu kita pun astagfirullahalazim. Kan, lama mana boleh tahan tu? Kan, astagfirullahalazim, tak apa, astagfirullahalazim, kan. Tapi lama mana boleh tahan? Kan, adik-beradik 5 orang ni, kan, kita seorang je yang belajar agama, yang nak kepada agama. Yang lain ada dia perempuan tak tutup aurat, ada dia lelaki jenis yang remo-remo sikit, kan, jenis yang rock-rock sikit ada. Kita je seorang yang belajar agama. Ya Allah, dorong hati. Main pula kawan-kawan kita, kan, kita duduk mengendih dekat kedai kopi, dia tiba pakai kopi. Hang ni gila jadi ustaz. Kan, kawan kita ada jadi pelakon macam tu, kan, baru kita nak berubah sikit, kan. Ya, hang ni lah jadi ustaz, aku rasa tak nak mengaji agama pun. Kan, jadi kawan macam tu. Kan, jadi bukan senang. Jadi kita minta kepada Allah. Kadang-kadang kan, kawan-kawan kita ni dia lebih pangat daripada anak lagi. Nah, ada tengok ayah ni, dulu aku tahu lah dia ni macam mana. Nah, dia pangat lagi, kan, daripada anak kita. Kita ada maruah kita. Walaupun kita dalam keadaan ngaji agama kita pun ada maruah juga. Kena malu depan anak-anak kita pun ada prinsip gitu. Kan, sebab itu bila mana sahabat ni doa minta Allah tu bagi isteri dan suami yang baik. Kan, Nabi SAW bila mana sahabat-sahabat dia, bila mana orang kafir tak nak terima dia, datang isterinya Siti Khadijah tunjuk dia. Kan, bila Rasul dapat wahyu, Rasul dalam kataan faz'in, takut, turun bergetar, kan. Maka Siti Khadijah kata apa? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kamu ni orang baik-baik. Kan, kamu takkan buat nusah kepada orang. Kan, sebab itu dapat doa, dapat pasangan yang baik sampai ke hari akhirat. Sebab Allah nak uji. Kan, Allah nak uji kita. Nabi SAW bila mana dia masuk dalam rumah, pakcik dia Abu Jahal, Abu Lahab datang. Kan, perli Nabi SAW, bubuh pasir kat kepala Nabi. Kan, kata pula, hang jangan duk ikut Muhammad ni, sihir. Wahwa sahirun, orang yang penyihir. Padahal Abu Jahal ni lah bila mana lahir dengan Muhammad disembelih 100 ekor unta. Ya, disembelih 100 ekor unta nak sambung kelahiran Nabi Muhammad. Sayangkan dia, tapi bila mana berasing dengan sebab agama, dengan sebab Nabi Muhammad ni bawa agama dalam masyarakat tersebut, berasing itu. Ya, sebab itu doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dia bagi kekuatan. Sebab bila mana, sebab tu kalau orang kata, kalau sekiranya orang kata, alah tak payahlah ustaz pergi tarbiyahlah adik ataupun keluarga ustaz dulu. Jangan cakap macam tu. Sebab kalau kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim ayah dia siapa? Azam ni agama pun. Nabi Ibrahim ayah dia Azam tu sani'ul asnam, orang sembah berhala. Ya, bila mana Nabi Ibrahim ajak ayah dia masuk kepada agama Hanif, dia tak mau. Nabi Lut alaihissalam, isteri Nabi Lut tu bongkar, mengatakan bahawa 2 malaikat yang datang tu orang yang sehingga panggil orang kampung datang 1000 rumah. Ya, isteri tu. Nabi Nuh alaihissalam, bila Nabi Nuh naik kapal, Nabi Nuh panggil, jomlah naik kapal. Anak dia kata apa, bini dia kata apa, pergilah dulu. Ya, kami ada bukit yang lebih tinggi, kami boleh naik. Nah, itu keluarga tu. Maksudnya dalam keluarga sendiri, Nabi sendiri pun
ahli keluarga dia tak sokong dia. Sebab tu kalau kita nak berubah jadi baik, jangan kata kita ni kena pergi beritahu ke orang tersebut, lah betul lah dulu family dia. Sebab boleh jadi family dia tu abang dia, adik dia, Allah tak beri hidayah pada dia. Kan, kita ni belajar agama Allah dorong, alhamdulillah. Tapi boleh jadi Allah bagi lambat sikit hidayah pada abang tu. Kan, Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW, duk bantu Nabi ni, apa yang Nabi nak semua Abu Talib bagi. Tapi akhirnya dia masuk agama Islam tak? Dia tak masuk. Kan, kalau sejarah mengatakan bahawa kenapa Abu Talib tak nak masuk Islam? Kan, maka Allah turun ayat tu, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu bukannya orang yang bagi hidayah kepada kamu, kepada siapa yang kamu suka. Kan, Nabi Muhammad nak bapa saudara itu masuk agama dia, nak boleh, walaupun dia sebut la ilaha illallah, Nabi Muhammad boleh tolong dia dalam syurga, dalam api neraka nanti. Tapi dia tak masuk agama Islam. Kan, diriwayatkan bahawa Nabi menyebutkan nama riwayat tersebut tak apa kuat, dan kata inna Abu Taliban, sebenarnya Abu Talib tersebut mendapat siksa yang paling ringan dalam neraka. Wa huwa yalbasu shibshibin minan nar, dia pakai terompah daripada api neraka. Bila mana pakai terompah tersebut habis, luncur hulur habis dia punya badan. Itu antara orang yang banyak bantu Nabi itu. Ya, tapi Allah tak bagi hidayah. Kan, sebab itu kita walaupun kita dapat hidayah, doa apa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabit tetapkanlah hati kami dalam agama Islam ni ya Allah. Kan, tetapkanlah agama Islam dalam hati kami ya Allah. Berapa ramai orang yang murtad sekarang, na'udzubillah min zalik. Ramai. Kan, saya cerita hari tu dekat Petronas saja. Ya, Petronas saya kongsi. Saya pernah mengajar dekat SMK Damansara Jaya, sekolah kluster kecemerlangan. Dia punya guru besar di Datin. Ya, nak pergi jumpa guru besar aku takut Datin. Kan, tapi ada seorang budak tu datang kelas saya. Budak tersebut dalam IC Islam, Fulan Dani Samsud namanya, perempuan. Sekolah kluster ni, bila kena dia masuk kelas, dia pergi sekolah pakai skirt. Ya, budak-budak biasa. Ya, budak biasa, tak kira lah orang Islam ke, orang kafir ke, pakai skirt semua. Bila mana masuk ke kita mengajar kat surau, masuk kat surau pakai telekung. Pakai telekung. Kan, kemudian habis pengajian, habis kelas pun keluar buka oleh telekung. Nah, saya tak tahu macam mana nak mengajar. Tak lama lah saya mengajar kat sekolah Damansara Jaya tu. Nah, terus saya keluar sebab tak boleh nak adapt. Jadi budak ni dia cukup takut masuk kelas saya. Kan, Fulan Dani Samsud ni, maka saya satu hari saya tanya dia, sebab dia dah banyak kali miss kan. Maka pengetua dah tanya kenapa budak ni tak masuk kelas ni, budak kata. Maka saya tanya dia. Maka tanya budak ni, bila kita tanya Fulan Dani kenapa tak masuk kelas Ustaz, dia kata, Ustaz, I'm afraid, saya takut Ustaz convert saya masuk Islam. I'm afraid you will convert me to Islam. Padahal dia orang Islam. Dia tu orang Islam, IC dia Islam, Muslim. Tapi dia kata, I'm afraid you will convert me to Muslim. Saya takut awak bagi masuk saya Islam. So saya tanya dia, awak Muslim ke tak? I don't know. Ya, budak baru darjah 6 dia surat saya. Darjah 6, darjah 5. Macam tu lah. Tapi tak ada agama, dia tak tahu agama apa. Ya, budak, mak ayah ada orang Damansara. Yang mana dia kata, mak ayah saya, dia kata kacaukan daripada Cina. Bila mana convert itu Islam, maka dia pun separate. Kemudian dia duduk dengan mak dia. Dia duduk dengan mak dia dalam keadaan dia pun tak ada agama, mak dia kerja dan sebagainya. Maka dia buka rumah seorang-seorang. Maka tak ada agama dalam diri dia. Kan? So bila mana tak ada agama dalam diri dia, bila mana masuk ke sekolah, cikgu kata kamu kena masuk ke dalam ustaz ke guru tu. Maka takut dia. Kan? Kamu kena masuk ke dalam Ustaz Syazwan. Kenapa saya kena masuk ke dalam Ustaz Syazwan? Kenapa saya kena masuk sekolah apa? Kalau kelas yang orang non-Muslim apa? Model. Ya, dia lebih prefer masuk kelas model daripada kelas majlis Islam. Nah, anak-anak sekarang ni, kan, itu baru 1/4 budak daripada banyak lagi budak-budak dalam ni. Banyak lagi budak-budak yang tak nak masuk kelas saya.
boleh tak kalau saya skip kelas ni? Boleh tak saya tak masuk dalam mengaji Islam? Morning lah. Kan? Belajar agama dia tak nak. Kan? Sebab mak ayah dia tak pernah bagi agama dekat dia. Kan? Sebab itu kita kena muhasabah. Boleh jadi dalam masyarakat kita ni, dalam kelompok kita punya qaryah ni, masih banyak lagi orang yang tak faham agama. Masih banyak lagi orang yang tak tahu. Kita ni alhamdulillah Allah bagi kelebihan, adalah sikit pandai agama. Boleh datang surau, boleh datang masjid. Tapi anak-anak kita yang duduk kat sini, ada tak lagi yang tak pandai agama? Ada, banyak lagi. Yang Allah belum dorong hatinya datang ke surau, belum dorong lagi. Walaupun dia tak datang surau, dia ada sikit ilmu agama. Maka doa. Sebab itu kalau sekiranya seorang ustaz sebut dia mengajar sunnah, dia mengajar hadis dan sebagainya, maka kita pun seronok, kan? Tapi bila mana bila dapat jemputan kahwin, tengok ada bersanding. Macam mana ustaz ni mengajar hadis sunnah ni, kan? Jadi kita ni bila mana ada sunnah, ada bersanding, kita apa semana ustaz ni, duk mengajar hadis tak ada bersanding dengan Allah ni, kan? Jadi kita pun, dia pun tertekan sebenarnya. Kadang-kadang bukan kehendak dia, bukan kehendak ustaz ni. Boleh jadi isteri dia paksa, boleh jadi orang lain yang paksa. Sebab itu kena sangka baik. Mungkin dia bagus, kan? Tambah ada orang jenis apa, dia pun rasa kadang-kadang kalau nak buat kenduri tu boleh buat jauh-jauh sikit biar orang tak tahu, kan? Sampai orang tak tahu dia nak buat kenduri ada bersanding, contohlah, kan? Tambah kalau ada kawan-kawan datang jenis mulut lesa, tahu lesa, kan? Datang-datang tengok bersanding, ni sunnah apa ni? Masuk-masuk ni sunnah apa ni? Jangan, kan? Sebab kita ni bukan apa, dalam keadaan yang jenis menghukum orang. Walaupun dia ni dalam keadaan dia mengajar hadis dan sebagainya, boleh jadi dia bukan berkehendak begitu, ya. Tambah kalau sekiranya kita datang ke majlis orang, nak bagi musnah majlis orang, dia tak dia datang, kan? Yelah, kalau aku tahu dah dia ni buat bersanding ke apa, aku tak main pun tak apa, terus makan nasi minyak. Dengan makan nasi minyak, kalau aku tahu macam ni tak main pun tak apa, kan makan ayam sikit. Kan? Kita tengah ada makan nasi minyak. Jadi dia lepuk sekali ke mampu. Ya, jadi kita ni tak boleh kita nak judge orang sampai macam tu, kan? Sebab itu kadang-kadang ustaz doa abang, kan? Kita 10 hari Ramadan yang terakhir kena datang masjid, kena datang surau, beribadah dan sebagainya, kan? Tapi kena iktikaf, ya, baca Quran dan sebagainya. Tapi 10 hari terakhir kita jumpa ustaz dekat Sogo. Ustaz, kat mana apa hal kat Sogo ni? Tengok tu lah, bini dah beli nasi ni. Kan? Ustaz kata duduk 10 hari Ramadan terakhir duduk surau, duduk masjid. Kan? Tu kena faham tu. Ya, sebab manusia ni, kan, bila mana kita mengaji ilmu sedikit daripada seseorang, minta keberkatan ilmu ni. Yang minta berkat ya Allah, atau minta berkat sedikit ilmu yang dia mengajar. Baik. Ini tak masuk bab ni. Ya, nak habis sebelum masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ada korban aqiqah dalam kitab fiqh Rahmatul Ummah fi ikhtilaf al-a'immah ini mengatakan bahawasanya kita masuk bab korban aqiqah. Imam mazhab sepakat bahawasanya udhiyah, penyembelihan itu ataupun haiwan korban itu disyariatkan dalam Islam. Kita disunahkan buat korban, kita disunahkan buat aqiqah dalam Islam. Aqiqah apa? Dan aqiqah itu apa? Nah, satu, maksudnya kalau sekiranya lahirnya anak, maka kita kena korbankan. Sama ada kalau sekiranya seorang lelaki yang lahir, maka berapa ekor? 2 ekor. Kalau seorang perempuan seekor kambing, ya. Maka benda ini dah syariatkan dalam Islam. Kalau sekiranya kita kumpul, ya, ada 2 ekor, ada anak kita 2 orang, ya, seorang lelaki seorang perempuan, dah 3 ekor. Ada saudara-saudara lagi, kita buat seekor lembu, boleh tak? Boleh tak macam tu? Kumpul-kumpul tengok boleh ni dapat seekor lembu, kan? Boleh tak macam tu? Boleh, kan? Tak ada masalah. Namun ada mereka ulama berbeza pendapat sama ada korban itu hukumnya sunnah ataupun wajib. Korban yang kita buat dekat tahun ni, kan? Soalnya kalau kita nak buat korban tahun ni, dah boleh kumpul duit dah, prepare duit. Kalau sehari itu kita save dalam RM30,
Cukup dah. Dapat satu bahagian. Nak sampai ke raya korban nanti. Maka sih kalau nak dapatkan korban pada hari-hari haji nanti. Baik, maka menurut ulama Syafi'i, Maliki dan Hambali dan para ulama pengikut Hanafi, korban itu sunnah muakkad. Maksudnya kita mazhab Syafi'i, kemudian ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki, dan satu pendapat dari mazhab Hanafi, hukum korban ini sunnah muakkad. Sunnah muakkad apa? Sunnah yang dituntut. Dituntut kita buat. Maksudnya kalau sekiranya kita ini ada kelebihan duit yang Allah bagi, maka kita boleh simpan duit untuk buat korban. Namun Imam Hanafi dari satu pendapat yang lain. Imam Hanafi berpendapat hukumnya wajib bagi penduduk kota-kota besar, iaitu orang yang sudah mempunyai harta. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang yang Bangladesh, orang yang daripada Pakistan dan sebagainya, mereka kadang buat korban sepuluh lembu. Buat korban pada sepuluh lembu ni. Orang kerja dekat pasar borong dan sebagainya kan. Ni 1.5 juta lagi nak datang kan. Semua tu juga dalam mazhab Hanafi tu. Jadi mereka ini pendapat daripada mereka ini bermazhab dengan mazhab Hanafi. Dan Imam Hanafi mengatakan bahawasanya hukum bagi korban ini adalah wajib, bagi orang yang ada harta. Maksudnya ada dalilnya. Maksudnya Imam Hanafi kata bukan semua wajib, tapi wajib bagi orang yang ada harta. Kalau orang yang tak ada harta, tak wajib lah bagi orang yang mazhab Hanafi. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu hukum. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, bila kita nak sembelih binatang ni, Imam Syafi'i rahimahullah dia kata waktu sembelih haiwan korban sejak terbit matahari hari Aidul Adha. Terbit matahari. Sebab tu masa saya di Mesir itu dulu lah, kalau tengok raya korban ini dia selalunya cepat. Kalau di Mesir ataupun di Mekah dia kurang katalah subuh dalam pukul 6 kan, subuh dalam pukul 6. So habis subuh dalam pukul 6.30. Pukul 6.30 tadi dia akan masuk waktu syuruk tu. Syuruk dalam pukul 7.26, 7.40 tu dah semayang. Dia sekejap aja. Kau dalam sejam lepas subuh. Jadi selalunya kalau di Mesir ataupun di negara-negara Arab ni, kalau raya haji, raya haji ini disambut meriah daripada raya puasa. Saya masa sambut raya puasa dekat Mesir tu, balik tak ada orang sambut raya, balik semua tidur. Sambut raya dia pun nanti keluar pukul 11 nanti. Pukul 11 kalau bangun dah pergi ziarah adik-beradik. Raya haji ni ada cepat. Dia 6 katalah sembahyang subuh, 6.30 habis, 7.30 ataupun 7.40 tu dah mula dah sembahyang raya. Dia dah takbir dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kita sembahyang berapa? Tak pukul 9 terus sembahyang. Matahari dah naik dah panjang dah. Tarik dah matahari. Lembu tu panas. Jadi sunnah kita mempercepatkan. Cuma kadang-kadang kita ni bila cepat, kadang-kadang orang kata Rasulullah tu cepat sangat, tak sempat baru nak pakai baju. Kita bersiap lambat. Orang Arab bila mana dia sembahyang subuh, terus dia stay. Terus dia tunggu dekat masjid. Dia tak balik rumah dia. Siap tunggu tikar baca Quran ke apa ke, ada orang nak balik ke mungkin balik-balik. Sekira pukul 7.30 tu dia dah beritahu dah. Ada setengah dan 3 orang dah bagi takbir semua, terus dia sembahyang. Kemudian lepas habis sembahyang terus sembelih, dia tak tunggu. Jadi kita boleh perbaharui lah kita punya adat kita. Maksud kita boleh awalkan, tak ada masalah. Baik. Dan Imam Hanafi rahimahullah, sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali, antara syarat-syarat sah sembelih korban adalah sesudah imam solat dan berkhutbah. Maksudnya kalau imam dah solat, imam dah khutbah, barulah boleh sembelih binatang korban. Baik. Baik. Dan Imam Atta berpendapat masuknya waktu korban dengan terbitnya matahari pada Aidul Adha. Sama. Baik. Kemudian akhir waktu penakbirannya di waktu lain. Akhir waktu boleh sembelih korban bila hari tasyrik. Kita sambut raya korban pada berapa Zulhijjah? 10 Zulhijjah.
Kan 11, 12, 13 hari tasyrik. Orang haji pada waktu tersebut dia akan bergerak daripada Arafah ke Jamrah untuk melontar. Kan? Ya, jadi akhir waktu boleh sembelih korban pada hari tasyrik terakhir, iaitu 13. Ya, 11, 12, 13 sampai 13 itu adalah hari terakhir. Dan demikianlah menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan juga Imam Maliki. Baik, itu pendapat Imam Syafi'i. Tidak, bukan. Okay, akhir boleh sembelih korban adalah hari tasyrik yang terakhir, itu 13 hari bulan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Okay. Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan bahawasanya akhir waktu sembelih korban adalah hari tasyrik kedua, iaitu 12 hari bulan. Sebab itu hari ke-13 mereka dah jarang dah sembelih. Sebab mereka ambil kelebihan afdalnya sembelih pada hari raya, kemudian 11 hari bulan, kemudian 12 hari bulan. Baik. Okey. Okey. Dan ada satu pendapat Imam Nakhmi rahimahullah, boleh kita sembelih mendatang korban sampai akhir bulan Zulhijjah. Nah, tak ada masalah. Cuma bila mana dibuat selepas 13 hari bulan, maka benda tersebut jadi sunat sahaja. Yang bukan lagi dapat pahala afdal sembelih korban. Baik. Apabila korban itu adalah korban wajib, maka tidak gugur kerana berlakunya hari-hari tasyrik. Baik. Contoh, kita memang dah niat untuk korban. Yang tahun ni aku nak buat korban seekor lembu, bernazar. Jadi bila mana bernazar, kata ulama, tidak gugur kerana berlalunya hari tasyrik. Walaupun dah lepas 13 hari bulan, maka dia kena buat juga. Dia kena sembelih juga korban dia. Sebab apa? Sebab dia dah dia dah bernazar, dan dia pun dah dan korban tersebut adalah korban yang wajib. Tetapi haiwan itu harus disembelih dan dipandang sebagai qada. Dan ada setengah ulama berpendapat walaupun sembelih binatang tersebut hukumnya jadi qada. Hanya qada sahaja. Baik. Dan satu pendapat daripada Imam Hanafi, kewajipan sembelih itu jadi gugur, sedangkan haiwan korban hendaklah diserahkan kepada fakir miskin. Jadi kalau korban wajib, kita nak buat korban seekor lembu, maka kita kena buat sebelum habis hari tasyrik, itu 11, 12, 13. Kalau dah lepas daripada 13, maka kata ulama kena buat juga, sebab itu korban nazar ataupun korban wajib. Kalau ada setengah pendapat ulama mengatakan kalau dia buat selepas daripada 13, maka hukumnya jadi qada. Dia kena buat lagi tahun depan. Sebab dia tak dapat afdalnya menyembelih korban tersebut. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sekali ni. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itu bab korban. Jadi bab korban ataupun akikah ini, yang akikah ini kalau sekiranya mak kita tak buat, dulu kita lahir kerana mak tak ada duit, ayah tak ada duit. Jadi kalau mak kita tak buat, maka kita kena buat dah. Pasal ni Fasal. Maka kalau sekiranya mak kita tak buat, maka lepas tu hukumnya sunat sahaja. Kalau kita nak buat untuk diri kita, maksudnya mak kita tak pernah sembelih kambing untuk kita 2 ekor. Kalau orang perempuan tak pernah sembelih kambing sebab dulu tak ada duit, tak ada duit, maka terlepas. Yang berlalu dah, kemudian dah besar-besar, barulah mak kata dulu mak tak ada akikah untuk kamu. Itulah mak, sebab itulah saya ingin tak berpandai. Payah pula dia buat macam tu. Maka orang Melayu memang macam tu. Dia tak benda tak buat je, adalah pendapat dia. Maka di situ kalau sekiranya kita buat untuk diri kita, boleh tak? Boleh, dan hukumnya jadi sunat sahaja, insya-Allah. Baik. Okey, boleh azan. Baik, akhirnya saya mohon aja doakan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan saya, Azizi dengan Muzi nak
untuk pergi ke Mesir 3 bulan ini, insyaAllah minggu depan hari Khamis. Dan nak buat seminar perubatan Islam kat sana. Dan insyaAllah kuliah saya yang minggu kedua tu tak ada lah. Ya, tak ada sebab kita orang balik mungkin 17 hari bulan 3. Pergi ke Mesir, kemudian pergi ke Mekah. Balik mungkin dalam 17 hari bulan 3. 18 tu katanya saya balik bertemu sini. Ya. Kita tengok balik lah apa lagi, ya, insyaAllah. Tapi saya terima kasih kepada Karya dan kepada Haji-Haji yang bagi semangat, yang saya mendoakan agar semua duit-duit yang Haji bagi itu dan Allah berkati dan Allah mudahkan dan Allah berikan keluasan rezeki. Dan insyaAllah di Mekah nanti insyaAllah saya bila mana mungkin dengan Abazir nanti kita orang pun ada rawatan dekat Mekah sebenarnya. Tapi mungkin kita orang buat baca Yasin, mudah-mudahan semua hajat-hajat yang ada yang diberikan itu Allah kabulkan insyaAllah di sana. Baik, kemudian mungkin nanti kita dalam kuliah kita ni saya cadangkan mungkin dalam satu slot kita buat mengenai perubatan Islam. Satu slot mungkin ada waktu kosong, hari Senin ke kosong ke apa kan. Ambil satu slot kita buat pasal perubatan Islam. Ya, mungkin boleh kalau punya saya bagi pun boleh, ataupun kalau sekiranya panggil Datuk ke untuk sebagai kamus ke kan, ataupun ustaz-ustaz lain yang lebih alim mengenai perubatan Islam ni kita boleh panggil. Sebab slot pasal perubatan Islam ni saya dah buat dekat masjid Selayan Indah. Yang masjid Selayan Indah, maka mereka dapat satu feedback yang sangat baik. Ya. Sebab kita paling orang pun dalam surau mesti ada ayat-ayat amalan yang kita berikan supaya ada kalian boleh beramal. Ya, dan kita boleh terhindar daripada kita punya kalian daripada benda-benda tak elok. Ya, insyaAllah. Jadi saya cadangkan kepada Haji Roslan, kalau ada sahabat yang ni ada AJK dan sebagainya, kalau boleh buat satu slot kuliah perubatan Islam insyaAllah. Baik, itu saja pada malam ini insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan ilmu pada kita dan Allah mudahkan segala urusan. Doakan supaya Allah mudahkan dan Allah berikan syifa min kulli daa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna hajja wa umrah baitul haram wa ziyarat maqam an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi rabbil alamin.